والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ketahuilah kamu bahwasanya hukum-hukum akal itu ialah tiga bahagi. Setengah daripada perkara penting. Kerana itulah pengarah-pengarah bila perkara penting dia kata ketahui olehmu. Dia suruh, dia kata i'lam. Benda yang dia suruh tahu tu benda penting. Hendaklah kamu tahu, mau kena tahu, mau kena reti. Kata hukum akal itu ada tiga jenis, tiga bagai. Apa hukum? Hukum tu bahasa Melayu kita makna keputusan. Isbatu syai'in li syai'in, menyabitkan satu perkara kepada satu perkara. Au nafyuhu, atau menafikan satu perkara anhu, daripada satu perkara yang lain. Kita kata ada satu perkara bagi satu perkara, atau kita kata tak ada satu perkara di satu perkara. Itu dia panggil hukum. Misalnya kita kata kita lalu kok dada telaga, kok tepi telaga ikan. Orang tanya kita, ada tak ikan dada telaga ni? Oh, kita kata tak ada. Kita nafi satu perkara, nafi ikan daripada satu perkara, daripada telaga. Nama dia kita hukum dengan tak ada ikan di dalam telaga tu. Langit bumi ni baru ke kodim? Kita kata baru. Kita menyabitkan sifat baru kepada langit bumi. Nama dia tu hukum. Semaya dengan tak ada wuduk, sah ke tak sah? Kita kata tak sah. Itu nama kita menafikan sah daripada semaya. Nama hukum. Itu hukum tu. Cuma kita hukum, kita buat keputusan tu kita beralasan dengan mana? Kita berpandu kepada apa? Ada kala kita buat hukum tu kita berpandu kepada adat. Biasa, ikan ni ada kedak dalam telaga ni. Kita tengok kalau air jernih, air tak ada bergerak, tak ada melompat, tak ada gapo, kita kata tak ada. Kita hukum tu kita berpandu kepada adat. Biasanya kalau air lagu ni, tempat lagu ni tak ada ikan. Biasa ambil adat mari hukum. Semaya tak ada wuduk, tak ada tayamum, tempat ada air nak boleh ambil air semaya, tempat ada tanah nak boleh tayamum, dia tak ada uzur daripada pakar kedua-dua, kita hukum kata tak sah. Itu kita berpandu kepada syarak, undang-undang Allah. Nama dia hukum syarak. Kalau kata batu stoko tak bergerak, tak dia, kita kata tak boleh jadi. Kita buat putusan kata benda ni tak boleh jadi. Nama dia hukum akal. Kita padu kepada benda hakikat, benda hak sungguh. Benda hakikat hak sungguh tu dia panggil hukum akal. Bukan adat, bukan syarak.
Maka adat dia turut kadang-kadang semakar kebetulan dengan wajib adat, hak hukum wajib akal. Kadang-kadangnya kebetulan dengan sama-sama. Kadang-kadang tak betul. Hukum yang hak realiti, hak berlaku sungguhnya, iaitu hukum akal. Dia panggil hak tu hak hukum, hak sungguh. Hukum syarak dia boleh berubah. Pasal tu hukum syarak dia ada nasakh, ada wajib, kadang hak wajib jadi tak wajib, ada hak harus jadi tak harus, jadi haram. Hukum syarak dia ubah. Itu kerana terhenti di atas yang memberi hukum, iaitu terhenti di atas Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum akal ni tak berubah lah. Kerana hukum diri benda, hakikat benda lagu mana, hukum lagu itulah. Itu nama dia hukum akli, hukum akal. Maka hukum akal ni ada berapa? Atau kena tahu hukum akal ada 3. Ni kata tangga, wasilah nak reti ilmu usuluddin dengan secara susunnya belajar orang yang kamadia, orang belakang, iaitu orang khalaf. Kalau tak erti hukum akal yang 3, boleh dikatakan orang tu tak erti ilmu usuluddin, tak pandai ilmu usuluddin. Apa kata tak pandai? Boleh hukum gitulah dah. Orang tak erti hukum akal, maka tak ertilah ilmu usuluddin. Sama dia hukum akal ada berapa? Ada 3. Imam As-Sanusi di dalam Ummul Barahin dia kata i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi 3 aqsam. Hendak tahulah engkau bahawa semuanya hukum akal itu tersimpan di dalam 3 bahagian. Duk dalam 3 ni sahaja tu mana tersimpan, tak terbit pada 3. 3 sahaja. Mananya? Satunya wujub, yang kedua istihalah, yang ketiga jawaz. 3 tu hukum akal hak hakiki, hukum akal hak sungguh. Wujub, istihalah, jawaz. Adapun wajib, mustahil, jaiz itu bukan hukum akal. Wajib, mustahil, jaiz atau yang harus itu bukan hukum akal tu. Hukum akal sungguhnya wujub, istihalah, jawaz. Pening. Berasa pening. Hak 3 tu hukum apa? Wajib, mustahil, jaiz tu hukum apa? Hak tu dia tak panggil hukum. Tanya hukum apa tu maka tak boleh jawab dulu ada. Sebab 3 tu dia bukan hukum. 3 tu nama dia mahkumun alaih. Benda yang dihukum ke atasnya. Benda hak kita hukum. Bukan hukum. Habis tu kena reti hukum saat ni. Hukum suku, benda hak kita hukum suku. Ikan ada kedak dalam telaga tu. Kita kata tak ada ikan dalam telaga tu. Hak mana hukum, hak mana benda hak kita hukum. Kena beza sikit ada. Hak mana hukum? Tak ada ikan dalam telaga tu dia panggil hukum. Apa hukum? Keputusan hak kita kata putus. Ada tak ikan? Tak ada. Tak ada apa? Tak ada ikan dalam telaga. Tak ada ikan dalam telaga tu nama dia hukum. Ikan dalam telaga hak tak ada tu, hukum apa tu? Hak tu benda kita hukum kata tak ada. Dia bukan hukum. Benda hak kita hukum kata tak ada. Benda hak kita kata tak ada. Ikan tu hukum apa? Tak, bukan hukum dia. Benda yang dihukum ke atasnya. Benda hak kita nak kata ada, benda hak kita nak kata tak ada, benda hak kita kata boleh ada, boleh tak ada. Benda tu suku. Benda tu nama dia mahkumun alaih bahasa Arab. Hak kita duk belajarnya dia panggil muta'allaq hukum. Wajib, mustahil, harus itu muta'allaq hukum akal. Apa muta'allaq hukum akal? Benda hak akal duk hukum ke atasnya. Ada Allah, kudrat Allah,
itu bukan hukum akal. Ada. Nama apa kudrat? Wajib. Tak ada. Benda wajib. Benda tentu sungguh, benda tentu ada. Bukan hukum akal tu. Benda akal hukum. Kudrat tu ada tak? Ada. Tu hukum. Ada kudrat tu yang panggil hukum. Kudrat bukan hukum. Kudrat benda hak kita kata ada di Tuhan. Kudrat tu nama mahkumun alaih. Benda hak kita ada hukum tu bukan hukum hak tu. Ada ke tak kudrat? Ada kudrat tu bagi kita hukum. Sungguh tak kudrat? Sungguh tu hukum. Hukumnya 3 ya. Sungguh ke? Tak ke? Atau boleh jadi sungguh, boleh jadi tak. Tu hukum. Ikan ada tak? Beritahu hukum. Ikan ada tak dalam laga ni? Ada. Ikan ada tak? Tak ada. Ikan ada tak? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. 3 tu hukum. Hal lain lah. Tak lagi 3 tu yang hukum. Ada. Pasal tu hukum akal ada 3. Hukum adat ada 3. Hukum syarak ya. Hukum syarak dia keputusan syarak, dia hukum dia tu baik 5. Syarak hukum hak ni berdosa kalau buat dia. Nama dia kena masuk neraka kalau buat dia lagu tu haram. Benda ni mesti buat, kalau tak buat neraka. Nama dia wajib. Dia hak tu hukum syarak. Hukum akal, hukum adat 3. Cuba tengok. 3 wujub itu bahasa Arab. Bahasa Arab masdar bagi wajaba. Wajaba yajibu wujuban. Melayunya bahasa Melayu di dalam bahasa Melayunya wujub tu mesti. Tu wujub. Bahasa Melayu mesti atau sungguh. Allah ada tak? Ada. Sungguh tak ada Allah? Sungguh. Tu hukum dia. Kalau orang kata Allah ada tak? Tak ada. Hukumnya tak? Hukum tak? Allah tak ada. Hukumnya tak? Tapi hukum dia tak kena. Hukumnya ada betul, ada tak betul. Kalau kata Allah ada, tak betul. Kalau kata Allah ada betul, Allah tak ada, tak betul. Kita kata, kita buat putusan kata Allah ada. Itu nama dia hukum. Mengkata begitu ambil di mana? Mengkata Allah ada ambil di mana? Tepat kita ambil tu nama dia hakim. Benda yang juru hukum. Benda hak kita ambil dia buat hukum dengan dia. Itulah orang panggil tuai juru hukumnya. Apa kita ambil mana? Ambil daripada adat, nama hukum adat. Kalau kita ambil daripada akal, nama dia hukum akal. Maka ada Allah tu kita ambil 2. Satu ambil daripada akal, nama dia hukum akal. Yang kedua ambil daripada Quran dan hadis, dalil Quran dan hadis. Dia panggil hukum tu hubung kait dengan syarak. Tuhan peroyak kata dia ada. Melayu panggil mesti atau sungguh. Qadrat Tuhan ada tak? Ada. Sungguh tak sungguh? Ada qadrat. Sungguh qadrat tu hukum akal. Nama dia hak tu panggil wujub. Nama dia wujub. Adapun qadrat, qadrat bukan wujub. Qadrat benar hak kita kata ada, qadrat benar hak kita kata sungguh. Itu nama dia wajib muta'allaq bagi hukum. Faham mula? Bukan ada qadrat di Tuhan hukum akal. Ni sini dia mau silap faham. Orang mengaji dengan tak mendalami, dengan tak berapa faham dengan cara taklid, dia misal kata wajib dengan wujud ni, dia misal kata qadrat tu wajib. Benda hak ada. Benda hak sungguh. Wujud tak betul nak? Ada qadrat di Tuhan itu wujud. Mana minta dan mau winapak, fikir sikit. Lepas tu buat. Hak dia mau ngaji dulu-dulu. Buat dulu tak tepi. Letak tepi sikit, lepas tu ambil semula.
ambil kaedah almarhum ayah dia juga. Kaedah dia mau nak mengaji dengan dia, dia mau kena buat dulu. Hak dia mau uti-uti mengaji dengan tok guru dulu tu buat tak tepi dulu, tak tepi. Sebab kalau ada hak tu, hak ni nak masuk talih. Hak ni nak masuk talih pakai dak, pakai bawa supaya tu lah, mari dengan tak mari. Dek wah tu baik tidur rumah. Mari ni kita cuba buat pertimbangan. Buat pertimbangan. Amba pun tak suruh turut, tak kata kena juga, tapi cuba dengan takrif, dengan kaedah. Qadrat. Apa nak kata? Qadrat wajib ke wujub? Qadrat Tuhan dia, wajib ke wujub? Tak sakira lah, boleh ada faedah, tak ada faedah, boleh faham tak boleh faham, sakira berhenti dulu sudah. Kalau dia fikir tak boleh faham banyak mana aku mengaji lagu ni. Pakai tak kena mengaji dah. Pakai semaya sunat duha bagi Isyak. Malaikat kan semaya tahajud. Bagi Isyak semaya sunat duha. Tak apa, boleh royak semaya sunat duha. Supaya ngawak umrah apa kali. Boleh nak royak tu boleh. Ni nak ngaji nak bagi faham kaedah agama. Qadrat apa wajib ke wujub? Qadrat Tuhan, sifat qadrat Tuhan. Wujub. Wajib. Lawan. Duk tepi tular ya. Ni wajib, ni wujub. Tak apa. Ayah dia kata leg-lengge tak apa, gelembah obat tak apa. Tapi dia naik tasdik tu, tu tak boleh. Dia mau bila 10 sungguh. Dia bila 10 tak boleh penaik lah kita ya. Dia duduk leg-lengge ni belum berlima tak apa. Dia berlima tak boleh dah. Dia berlima. Okey, dulu dia belajar muay, bawa boleh turun nak ijazah dah. Boleh dah nak naik tasdik, ya berlima. Yang mandi dengan air 5, ya panggil berlima. Belum mandi air 5 tu tak boleh lagi, wah 2 tak lepas lagi, wah 3 tak lepas, ya tak boleh. Duk terah lagi ke tasdik tu. Qadrat wajib ke wujub? Ya kenapa hak ni? Makna wujub tu hukum akal. Hukum. Apa hukum? Sikit je nak faham. Tapi dia faham tu, dia kena faham sungguh-sungguh. Dalam, bukan kata ingat, bukan kata dengar. Faham betul-betul. Reti betul-betul. Apa hukum? Bahasa Melayu kita? Keputusan. Buat putusan. Orang ni bercuri, berdia orang, naik tahta hakim kira-kira. So hakim kata, masuk go. Masuk go, kata masuk go tu ya panggil tu hukum tu. Hukum. Apa keputusan? Putus tak? Kata putus. Qadrat ni keputusan ke tak? Keputusan kita tak? Qadrat tu putusan kita tak? Qadrat bukan keputusan kita, qadrat sifat Tuhan. Qadrat sifat Tuhan bukan keputusan kita. Apa? Hak kita kata apa hak kita? Ada qadrat, sungguh qadrat. Tu hak putusan kita, qadrat sungguh tak? Sungguh. Ada tak? Ada. Hak mana hak kata hak kita buat putusan sungguh? Hak kita kata hak hukum kita hak mana? Qadrat ke sungguh qadrat? Sungguh qadrat. Ada qadrat tu keputusan kita. Adapun qadrat benda hak kita kata ada. Qadrat benda hak kita kata sungguh. Qadrat tu nama wajib. Ada qadrat, sungguh qadrat tu hak kita kata, hak kita hukum. Itu nama dia hukum. Ada qadrat di zat. Hukum akal ke ataupun muta'allaq hukum akal, wujud ke wajib. Ada qadrat di zat. Sungguh dah ada qadrat di zat? Sungguh. Hak mana hukum?
Sungguh ke ada kodrat di zat hak hukum? Ha. Ada, sungguh tu. Sungguh ada kodrat di zat. Itu hukum ada kodrat di zat. Itu benda wajib. Bukan hukum hak tu. Hak tu benda sungguh. Benda hak kita kata sungguh. Oleh itu, orang kata kodrat itu nama dia wajib. Ada kodrat di zat tu nama wujub. Tak betul. Tak kena. Kedua-dua tu benda wajib belaka. Kodrat benda wajib. Ada kodrat di zat pun benda wajib. Nama wajibat, minal wajibat. Belaka dua-dua tu. Apa hukum duk mana? Hukum kita kata, kita tanya, mamu tanya tengok. Apa hukum kodrat? Ada ke tak ada sungguh? Ha, tu hukum kita. Mesti ada kodrat. Ada kodrat di zat sungguh tak? Sungguh. Ha, sungguh ada kodrat di zat. Ha, itu dia panggil. Apa? Itu nama hukum akal. Itu nama wujud. Wujud tu betul hukum. Benda hak kita hukum, nama dia wajib. Kalau hak hukum mesti. Kalau hak hukum kata tak ada, nama dia mustahil. Hukum nama istihalah. Atau mana itsbatu amrin li amrin. Menyabit satu perkara, menyabit ada. Bagi kodrat, ada kodrat. Ha. Kita kata kodrat ada, itu hukum. Kodrat hak kita kata ada, mahkumun alaih, muta'allaq bagi hukum. Kerana aku mengaji bahasa mudah dulu ni, kerana dia pelat payah pula. Jadi belik sikit. Hatu nak akik kelas. Dia tak belik, dia tak naik kelas. Nak lebih tinggi sikit, lebih pahal sikit. Maknanya ya begini. Bila kata kodrat, diri ada kodrat. Diri ada kodrat, itulah dia panggil boleh kita nak kata hukum bila kita buat keputusan dengan kata ada. Dan diri ada kodrat tu, benda tak benda sungguh, benda tak terima ternapi, nama dia ada kodrat, dia panggil wajib. Ada kodrat di zat. Iktibarnya kita buat putusan, kodrat ada pada zat, dia panggil wujub hukum. Diri ada kodrat di zat, kita hukum kata sungguh, itu nama dia wajib. Boleh kita nak orang panggil lain iktibar. Keputusan itulah hak panggil hukum. Diri benda dia tak panggil hukum tu ya. Hak kita ambil kesimpulan. Diri kita buat putusan, kita kata mesti, itu dia panggil wujub. Ada ke tak kodrat? Ada. Ada kodrat di zat sungguh ke tak? Sungguh. Ada kodrat sungguh, sungguh ada kodrat di zat, itu nama dia hukum akal, itu yang dikatakan wujub. Diri kodrat sendiri, diri ada kodrat di zat, nama dia benda hak kita hukum, dia panggil wajib. Istihalah itu bahasa Arab juga. Istahala yastahilu istihalatan. Bahasa Arab. Melayunya tidak. Melayunya kata dak. Kalau dak saja tu dia tak panggil hukum lagi. Kenapa helah? Kalau dak saja tu tak panggil hukum. Kena dak tu dia kena kakuh. Kalau dak saja tak panggil hukum. Kalau tersungguh saja panggil hukum tak? Tak panggil hukum. Sebab apa hukum ni? Kata menyabit satu perkara kepada satu perkara. Menapi satu perkara daripada satu perkara. Itu dia panggil hukum. Kalau kata tidak saja, dia panggil napi mutlak. Napi betul-betul ya. Kata dak. Dak apa? Dak. Itu bukan hukum. Dak apa? Tak boleh ada. Tak ada. Baru hukum. Tuhan lain daripada Allah ada ke tak? Tak ada. Tak ada apa? Tak ada Tuhan lain daripada Allah. Napi Tuhan lain. Napi ada di Tuhan lain daripada Allah. Itu panggil hukum tu. Itu hukum.
Ada tak Tuhan lain pada Allah? Tak ada. Itu tak ada tu hukum tu. Tuhan lain pada Allah. Hukum tak? Itu benda kita hukum. Kata tak ada. Hukum hak kita kata tak ada dia. Ada tak Tuhan lain pada Allah? Tak ada. Tuhan lain pada Allah. Benda hak kita kata tak ada. Nama mustahil. Tuhan lain pada Allah tu mustahil. Tak ada dia itulah nama dia istihalah. Hak tu hak kita kata, hak kita hukumnya kata tak ada. Jawaz itu pun bahasa Arab juga. Jaza yajuzu jawazan bahasa Arab juga. Melayunya pada atau patut. Patut pada. Boleh jadi kedua belah. Bahasa Melayu kita orang bertanding ni dia kena itu sikitlah. Ya kata pada. Pada tu hujung tak tahu rupa tu pada. Baju ni pada dengan aku. Budak tu duduk mana? Budak tu duduk pada bola. Api tu, api pada berat dah. Tak menyala dah. Pada lah kau kata pada. Tapi pada makna lain-lain hujung tak serupa tu. Kalau pada bola tu dengan ngo, padang. Lapangan dia panggil. Kalau pada api tu dengan ming, padam. Kita orang petani pada belakang. Kalau kata pada, baju ni pada dengan aku. Hak tu pada dengan dia. Budak buah. Lepas tu kena pisah. Pada dengan dia. Pada dengan tu, pada dengan nu. Padan. Pada dengan munasabah. So patut. Boleh jadi dah. Patut dah. Dengan budak buah. Ya, pada ada 3 pada. Padang, padam, padan. Lepas tu hak jawab ni pada mana? Pada bola ke, pada api ke, pada mana? Pada ni ialah pada dengan nun, padan. Melayu kata pada, patut, boleh jadi dua belah. Langit bumi. Apa hukum ada langit? Apa hukum tak ada langit? Apa hukum ada bumi, tak ada bumi? Dia jawab tu, boleh jadi dua belah. Ada boleh, tak ada boleh. Itu hukum dia. Langit bumi, benda hak kita hukum kata boleh jadi dua belah. Langit bumi nama jaiz. Benda hak kita kata boleh jadi. Hukum kitanya boleh jadi dua belah. Tu hukum kita. Ada pun wajib bahasa Arab juga. Wajib tu bahasa Arab juga. Melayunya perkara atau benda yang mesti. Benda hak ada, benda hak sungguh tu dia panggil wajib. Kalau orang mengaji bahasa Arab seperti nasrun dengan nasirun. Nasrun makna apa? Makna tolong. Nasirun yang menolong. Hak tulah dah. Tolong dengan yang menolong. Hak lain. Orang tu lemah air. Kita pergi akik dia buat naik. Kalau kayu ke kita menyelai tu akak dia tak naik, buat naik di atas darat. Lepas daripada tergelai lemah. Hak mana tolong, hak mana yang menolong, hak mana yang kena tolong. Kalau tak pandai beza situ, tak boleh beza dek gelak lagi, dek maknanya tak mahir lagi. Tak mahir lagi di dalam ilmu usuluddin. Tak faham sifat hak mana mausuh, tak boleh faham. Tak boleh faham betul-betul hukum akal ni. Hukum akal yang 3. Cuba terang tengok. Orang tu lemah air, kita turun pergi, akik dia warna naik tak atas darat. Ada 3 situ. Ada tolong, ada yang menolong, ada yang kena tolong. Ada 3. Bawa ya, betul mana? Hak mana yang kena tolong? Hak lemah tu. Cirak dah tu hak lemah tu dia panggil orang kena tolong. Yang menolong, yang juru tolong hak mana? Kita. Kita tu yang menolong. Tak apa lah, ada sah dah. Hak tu hak payah.
tolong atau menolong. Kalau bahasa Malaysia boleh panggil pertolongan. Hak mana hak panggil tolong? Hak mana panggil menolong? Hak mana panggil pertolongan? Hak mana? Diri akik dia awak naik dalam air tu. Hak tu ke apa? Ada tak hak tu? Hak ada berapa orang situ? Ada 2 orang lah. Yang menolong dan kena tolong. Tolong tak ada ada. Ada tak tolong? Pas tak ada anak tak lemah dia tu. Dia tak ada hak tu. Reti ya. Reti. Dia menyela turun akik awak naik tak atas darat dia panggil perbuatan. Hak tu masdar. Hak tu dia panggil tolong tu. Hak tu panggil wujud. Wajib tu benda tu. Yang juru kata wajib tu kita ni. Orang panggil hakim. Kita. Hak juru kata wajib. Benar hak kita kata wajib tu. Hak tu benar hukum akal, kodrat tu. Lepas tu hukum ni benar tak ada. Benar reti lah hukum tu. Ada sungguh kodrat. Sungguh kodrat. Hak tu hukum. Hukum tu amrun i'tibari ya hukum tu. Kodrat Tuhan. Kodrat Tuhan boleh royak, boleh hukum. Kita boleh hukum di atasnya. Hukum ke atas kodrat tu, hak tu bukan ada, bukan boleh tengok dengan mata. Supaya dengan 2 orang saat ni lah menolong dengan yang menolong dengan yang kena tolong. Tolong tu kira-kira aja. Kodrat Tuhan ada. Kodrat Tuhan tu ada. Orang hak kata kodrat Tuhan ada. Ada je tak? Siapa kita? Nabi. Royak atas Tuhan bersifat dengan kodrat. Mana dia royak atas kodrat Tuhan tu ada. Kodrat Tuhan tu ada. Adapun ada kodrat yang dihukum oleh mukallaf, yang dihukum oleh Nabi, yang dihukum oleh Allah. Hukum Allah tu ada tak? Ada kodrat. Hukum Nabi ada kodrat. Kita kata ada kodrat. Itu amrun i'tibari. Kira-kira saja. Keputusan kita. Wujud kena kepada mesti ada kodrat. Mesti ada Allah. Mesti sedia Allah. Tentu sedia Allah. Tentu kekal Allah. Itu hukum akal. Ada Allah, sedia Allah, kekal Allah, mukhalafah Allah, wahdaniyah Allah, itu bukan hukum akal. Nama muta'allaq hukum akal. Itu nama wajib. Apa makna wajib? Karo hak mesti. Karo hak sungguh. Ada Allah sungguh tak? Sungguh. Sedia Allah sungguh tak? Sungguh. Karo hak sungguh, nama dia wajib. Benda hak wajib ni ada kala tak benda sungguh, ada kala benda ada. Sungguh dia tu sungguh semata, tak ada dah sungguh dia. Benda hak sungguh wujud kidal bakar. Hak tu benda hak sungguh. Sungguh saja tak ada. Qadrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, benda hak sungguh lagi pula ada. Mengikut pembahagian ulama kita ahli sunnah. Qadrat, iradah, ilmu, hayat, sama, nama dia wajib. Apa? Kalau hak mesti sungguh lagi pula ada. Nama dia wajib hak tu. Ada qadrat. Tak sekira ada di Tuhan, tak ada di Tuhan. Ada tak qadrat ada. Ilmu Allah ada tak ada. Itu nama dia hukum, nama dia. Balik kita hukum. Hukum-hukum tu je balik kita. Hak balik Tuhan tu benar hak kita hukum. Benar hak kita hukum nama wajib. Hak balik kita ni nama wujud. Tu berbahas situ. Tu baru pecah gitu. Hukum tu sebelah balik kita je panggil. Sifat kita, hukum tu sifat kita. Benda tu sifat Tuhan. Kalau kita hukum hak Tuhan. Qadrat sifat Tuhan. Ada qadrat tu, kita kata ada qadrat. Diri ada qadrat, suku, kita kata ada qadrat, suku. Dua. Diri kita kata ada, nama dia hukum, nama dia. Ada qadrat tu, nama dia benda hak kita hukum. Tu dia tubik dua situ.
Tak usah banyak peling. Arti dia kata wajib bahasa Arab juga Melayu perkara atau benda yang mesti. Benda hak tentu ada, benda hak tentu sungguh. Tu dia panggil wajib. Bila wajib, ya hukum dah ada situ lalu dah tu. Hukum dah ada dah. Bila kata qadrat, apa qadrat? Benda sungguh. Benda sungguh. Sungguh tu hukum dia. Benda hak sungguh tu nama dia wajib. Sungguh dia tu dia panggil hukum akal di situ. Benda hak mesti ada. Ada dia tu yang panggil kita hukum. Dia tu nama mahkum. Benda hak kita hukum. Mustahil pun bahasa Arab juga. Melayunya perkara atau benda yang tidak atau benda hak dak. Mustahil itu benda hak tak ada. Tuhan lain daripada Allah. Ada ke tak? Tak ada. Tuhan lain pada Allah nama mustahil. Sebab apa? Benda hak tak ada. Lepas tu hukum duduk mana? Hukum, kita tanya, Tuhan lain pada Allah ada ke tak? Tak ada. Tak ada tu hukumnya. Tak ada Tuhan hak lain pada Allah. Itu nama dia hukum. Adapun tak ada Tuhan lain daripada Allah, hukum lain pula tu. Tak ada Tuhan lain pada Allah, sungguh ke? Kedak tu. Sungguh pula tu. Kau tu wajib pula. Tukar kot tu ya. Apa hukum Tuhan lain pada Allah? Ada ke tak ada? Tak ada. Tu hukum istihalah, kita hukum kata tak ada. Tak ada Tuhan lain daripada Allah, apa hukum? Wajib sungguh. Ada. Tak ada Tuhan lain daripada Allah, nama dia tak ada Tuhan lain daripada Allah, nama dia wajib. Benda hak kita kata sungguh. Tuhan lain daripada Allah tu mustahil. Benda hak tak ada. Tu hak kata duk tukar mustahil koding tu. Duk tukar situ. Tuhan lain daripada Allah tu mustahil. Ada dah tu? Tak ada. Tak ada dia bila? Sedia. Dia tak ada dia sedia, tak kan mustahil koding. Tak koding dia? Koding. Tak ada dia bila sedia kala. Lepas Tuhan lain pada Allah tak kan mustahil. Mustahil tu mustahil koding. Padahal itu bukan mustahil koding. Tak ada dia bukan mustahil. Hak koding tak ada dia. Dia tu lain. Benda lain. Orang mandu ada anak tak? Tak ada anak. Tak ada anak dia bila? Tak ada dia lama dah. Pak anak dia lama dah. Anak dia tak boleh lama. Buat teruk lagu tu siap. Anak dia tak ada bila? Tak ada lama dah. Okey, dia anak dia lama juga. Dah. Gula tak masing-masing. Tak kena berkarya gula tu. Tu ayah dia kata. Dia kata mustahil kodin tu setara mana hukum. Pergi balas tu. Pergi mustahil kodin ni. Supaya kata dia makan nasi, lepas dia kata aku makan roti. Tahan tak? Dia dah makan nasi berat-berat dah. Tu kau tak makan nasi, ni makan roti. Kafir tak? Ya. Mana dia kecek tak kena, dia tak kena roti ya. Dia dah kata nasi, dia bertukar roti dengan nasi. Kita nak hukum dia kata kafir ke tak? Dia bertukar panggil, dia bertukar nama. Salah kecek dia panggil. Salah kecek. Tak kena. Kalau pegangnya Tuhan lain daripada Allah sedia ke tak? Tak. Tuhan buta sedia ke tak? Tak. Dia pergi tak ada buta di Tuhan sedia kala. Lepas dia letak nama tu, tak nama mustahil. Dia silap letak nama. Dia panggil nama tak kena. Cuma bila tok guru dia kaedah
Kalau kita orang kampung tak kena kita, tak ada apa, nasi kita panggil nasak tak apa. Air kita tak ayu tak apa kita. Tapi orang mengajar tak kena, dia salah. Orang mengajar tak kena, dia kena rojak. Dia kena rojak kata aku tak kena. Kalau duk kacau kerah tak kena pun aku dia kena dah, tapi panggil tak kena. Itu tak boleh jadi tok guru, bukan tok guru. Tak boleh, salah besar. Salah dengan sebab dia pemimpin, sebab dia jadi imam tepat ikut tahu orang. Kita tok guru tak boleh. Salah tok guru, orang ambil salah. Saya panggil walau salah kecek pun kena betul. Kena betul. Sebab tu bila tulis kita ada salah, walaupun salah tak siapa tangga syirik, tak siapa tangga kufur, wajib dibetulkan. Kena betul. Tak boleh. Faham? Tak mengaku. Tu ya bahasa dia tu tabiat sifat manusia. Orang salah dia gidah, dia nak kustai, dia payah. Payah nak kustai. Pasal tu Nabi dakwah nak boleh orang terima, bukan sebentar-bentar. Tengok berapa tahun, 20 tahun lebih kurang baru masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nak turun ayat ni berapa puluh tahun? Dekat dengan 20 tahun. Tahun yang berapa? Yang ke-8 daripada hijrah. Tahun buka Mekah. Duduk di Mekah 13 tahun. Mari duduk di Madinah pula 8 tahun. Barulah yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dia mau tak yakin ke? Tak terang. Tapi dia duduk bawa dah. Inna wajadna alaihi aba'ana, kami duduk turut tok nenek begini. Ada tak ada nak tinggal. Terang dah pun tak boleh. Moga gidah tu tabiat manusia. Bukan jahiliah saja, kita lah ni seperti juga. Ya, kita lah ni mengaji. Ayat hak kita lah ni dah kita mengaji. Dalam kitab kata lagu ni, tok guru royak lagu lain, kita tak bakal lagi tak. Lah kita terang pun, ni tok guru aku kata gini. Dia tak boleh tinggal tok guru dia. Tak kena dah tok guru. Dia kacau bawa agak. Tak tahu, kita tak erti nak tahu mana. Orang hak erti tu lah. Ada orang hak tak erti tu tak apa. Orang hak erti tu, orang hak faham tu. Tengok dia celah. Gana menyalahi dengan tok guru, tak seturut tak hak tok guru tu. Kalau gitu tak kena mengaji wi aling apa tak sang ngaji wi aling. Dia aling dia tahu dia tak boleh turut hak salah, dia salah. Tak boleh turut dah. Lepas tu kalau kacau juga tu jahiliah. Nak turut hak tok guru semata, nak turut hak tu semata, kok mana-mana pun kalau nyata silap pun tak boleh. Cuba tengok. Kata awal makhluk Nuh Nabi. Tak boleh. Celah. Hak ni boleh kata kalau dalam kawasan petani ambo mula-mula mari kecek luah panggil. Kecek wi suara derah, kecek lah speaker wi buat demo dengar, siapa kau lari setengah-setengah. Tinggal rawa sore yang tak lari, hak lain lari habis. Dia jauh tebal telinga, ya ya babi, ya tak kira. Kok mana-mana pun orang nak kata kana, ya mari, ya tak kira. Mana celah, tak turut tok guru macam mana orang tua macam-macam. Dia tak boleh turut. Royak alasan dah. Bergerti terang-terang royak. Dia tak boleh terima. Sebab tak boleh. Dia tak turut tok guru. Dia tak boleh. Itu nak royak kata kita. Nak royak tak boleh rojak dia duk gidak. Tapi lama lah ni dekat dengan 10 tahun lebih dah. Sela lah. Radak dah. Sela. Boleh nak turut dah. Lah ni lama dah. Dia kohon lama. Nampak tak ada puas kara. Jadi tak ada puas kara lah. Tak ada. Itu dia lagu tu ya. Bila benda dia gidah, dia nak kustai payah. Malaikat orang dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Anak murid Mustahil Qadin tu banyak. Banyak mana banyak juga, bukan kata seorang dua. Bukan kata ramai dengan mana 50% lebih tu tak, mana ramai juga. Ada ramai juga orang bawa Mustahil Qadin. Ya erti tak? Anak murid tak erti, dia pakai turut tok guru tu. Dia turut tok guru ya.
turut tok guru betul-betul. Itulah hamba kata dia mengaji walaupun dia mengaji lagu lain tapi dia tok guru lagu lain dia tak turut hak dia faham, dia turut hak tok guru. Walau silap pun hak tu kata inna wajadna alaihi abaana. Kami dapat di atasnya oleh bapak-bapak kami. Turut hak tok nenek, turut hak bapak kita bawa. Maka agama kita dak lagu tu. Agama kita al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Benar-benar lebih sebenar bahawa kita turut. Kita kena turut hak betul. Kita kena turut hak betul. Contoh yang besarnya Imam Bukhari hamba ada ayat itulah. Imam Bukhari, Imam Muslim. Tok guru dia tak redha terima ilmu di dia. Orang hak kata Quran ni makhluk. Imam Bukhari dia kata Quran makhluk. Imam Muslim dia kata Quran makhluk. Dia tak turut tok guru dia. Tok guru dia kata Quran bukan makhluk. Sehingga tok guru dia tak boleh terima siapa kata Quran makhluk terbit pada majlis aku. Jangan terima daripada aku. Dia terbit tak terima daripada tok guru. Sebab hak tok guru bawa tak kena. Hak tu tok guru bawa tak betul. Bila tak betul wala tok guru pun kita mengaji alain dah. Imam Bukhari dia alain. Ngaji alain. Tak kena turut dah lagi. Nisbah dengan dia tak dah. Wala tok guru kata hormat. Hormat anda tak boleh turut hak tak kena. Bukan tak hormat ke tok guru, hormat tok guru masing-masing hormat dia tok guru boleh ilmu banyak melalui dia. Tak ada apa sini ni tak boleh turut. Bukan tak turut hak tu mana deraka terus. Kena supah dia tok guru jadi kata ada. Bukan hak tu kita tak jadi kata insya-Allah taala, tak jadi kata kita. Kita jadi orang yang betul, kita orang yang bercahaya bawa agama betul-betul kita. Faham? Tu cara dia. Tu munasabah. Bawa munasabah sungguh pun apa tak ada fikir mana juga. Tapi kebetulan amba dan mocik siapa sangka tu babali ni deraka kau tok guru setara mana boleh jadi setara ni. Dia nama cik apa itu? Cik tok guru dia ada mana? Dia mau turut pergi siapa kau tok guru. Amba hak mula-mula ni. Pergi sana suruh panggil nasihat sikit mana dak jadi ni. Siapa sangka tu? Dia mau kecik siapa sana. Amba baru tahu ya. Saya baru ni jumpa panggil tanyalah ada orang pergi jumpa hak ngaji sekali, hak ngaji sama-sama umur 11 tahun dulu. Ngaji panggil royak orang mari jumpa dengan tok guru royak gini-gini ni. Demo setara tu hamba pun tak tahu, tak ada gapo. Hamba pergi kaedah Bukhari itulah, pergi al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Benar sebenar lebih sebenar bahawa diturut. Amba ingat amba terbaik duk mengaji dah. Bila duk mengaji dah, bila pandai, bila faham dah, amba nak turut hak amba tak faham tak boleh. Supaya amba kata bala ni ada. Sudah duk jamah duk semaya dah. Mari sore tu ya kata mun jangan pergi kata bala ni ada. Bala ni benda gambar ya bukan ada. Amba tak boleh kata dah kok anak aku tak boleh kata. Amba duk jamah duk semaya atas ni lama mana dah. Lepas tu dia mau mari suruh kata tak ada, jangan kata ada, tak boleh. Nak kata tak ada tak boleh. Tu banding lagu itulah. Kalau kita pakai kaedah kena turut tok guru semata-mata, tak kena mengaji wi pandai, tak kena mengaji wi tinggi. Kaedah tu ya tak betul dengan kaedah mengaji tinggi lah dah. Hak tok guru kita turut, kita ambil buat kaedah bagi kita hormat sebagai guru. Bila kita dapati tak serupa tok guru kita faham tak betul misalnya, hak tu boleh kita menyalahi pada masalah itu. Itulah hamba kata hamba menyalahi dengan almarhum ayah dia pada beberapa masalah. Hamba tidak mengkurangkan pangkat dia, tak kurang. Hamba syukur nikmat rahmat yang Tuhan beri ilmu kepada hamba melalui dia beberapa ilmu yang banyak. Hamba mengaji kitab dengan dia habis 2 buah fiqh, sebuah nahwu sarah, sebuah 3 buah tu hamba berasa Tuhan buka dunia ilmu kepada hamba, boleh ilmu yang banyak dengan berkat dia. Boleh
Tapi amat menyalahi dengan dia beberapa masalah. Tak apa, boleh menyalahi. Imam Nawawi menyalahi dengan tok guru dia. Imam Syafi'i menyalahi dengan tok guru dia Imam Malik. Dia menyalahi dengan tok guru dia Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dia bahas pula dah dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dia bahas dengan tok guru dia. Bahas sampai akhir baru Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengaku orang kata betul. Seolah gitu, maksudnya begitu. Tapi bahas dulu, bahas. Tak hormat ke tok guru kan? Dak wayak hujjah. Tapi kita sini tak leh nak bahas dengan tok guru tak leh. Dia nak bahas ya jerakah lalu dak apa semua deraka kepada aku. Motahlah ilmu aku daripada lawa. Jawablah gitu. Ya tak leh tok guru kita sini kita tak leh. Dia tak kenal kita kena duduk dia ya. Duduk dia bawa cara kita itu. Kita pergi nak royak ke dia je jerakah lalu dah. Tak leh. Ya tak serupa. Kalau tok guru hak ikhlas betul-betul tak apa, dia mujur ya. Kita pergi royak dia bahas tengok ni pandai ni aku begini waktu baik dalil waktu baik hujjah. Mustahil itu pun bahasa Arab juga, Melayunya perkara atau benda yang tidak atau benda hak dak. Jaiz itu pun bahasa Arab juga. Saya kata dulu wallahu a'lam. Masalah ayat Quran ada dalam telefon, dalam terosak. Kita sini panggil terosak. Bahasa boleh faham belaka telefon. Lepas tu kita sentuh dia, kita tak ada air semayah. Kita nak baca agak, kita sentuh, lepas tu terosak telefon hak baru lah ni, kita boleh nak besar dia tekan situ, buka besar, nak kecil dia boleh. Dunia maju. Sikit lagi seorang bodoh kata maju lagi sikit laginya, bukan duduk dalam tu ambil waktu bit tak luar, tak sini lalu dah sikit lagi. Duduk dalam tu kita buka patah harap tu bit tak luar gini, boleh duduk jamah gini luar ni lalu dah ada dah lah lalan itu tu bit dah. Cuma kita tak beli pakai, tak siapa lagi pak kita. Kalau pergi di kebun binatang di Dubai ya bang. Kita sini kita nak pergi kebun binatang, kita pergi segera. Kita pergi segera, kita tengok gajah, tengok uta, kita tengok rimau, tengok rusa sana kita tengok. Kalau pergi di Dubai, masuk pergi le kebun dia, le kebun binatang tu rimau, tu baik gajah, tu baik badak, tu baik ikan. Nak kita tengok ikan duduk dalam air geluk-geluk. Rimau marah depan kita. Pohon sungguh. Tapi bagi kita pegang, tak ada pakai lah. Lopak naik atas belakang, cekuh, jatuh atas tanah. Tak ada pakai lah. Mai gambar supaya rimau sungguh. Pukuk supaya rimau sungguh. Betul-betul itu ya. Betul. Gajah sungguh. Rimau sungguh. Dek sini yang mari depan kita. Apa berarti? Nak pukul gambar apa boleh. Dia mari orang panggil, dia boleh harap tubik duduk luar. Gambar boleh harap duduk luar, buat gambar luar. Ikan, mari kita pergi tempat ikan, tubik plung, lopak plung, air mengicik plung. Kena kita tak rasa. Mari plung. Kita berjalan lagi boleh. Jalan lagi tak apa. Jalan lagi tak seminggu ni. Tapi dia tubik kelung tubik lagi. Teknologi baru ya bang. Lepas tu kita bersentuh waktu lagu mana masalah ayat Quran. Ambo tengok dengan cakap ulama itulah. Ngaji lebak sifat kalam je bang. Kita ngaji le sifat kalam. Tilawah dengan matlu lain. Quran ni hak sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu hak qadim tu hak matlu, bukan tilawatut tali. Hak maktub, bukan kitabah. Iaitu Al-Quran, dia kata Quran itu mahfuzun fis sudur, yang diingat di dalam dada. Pada ingat dalam dada dia panggil Quran. Maktubun, yang ditulis
fil masahif di dalam Quran. Tulisan tu dia panggil Al-Quran. Oleh itu, faham di situ mahfuz di dalam kepala kita, dalam zihn kita, ini yang panggil Quran. Hukum Quran. Sama dia hak mahfuz yang disimpan di dalam handphone, di dalam telefon, di dalam terosak, ialah Al-Quran. Hukum panggil Quran. Tak ada beza kali hak duk simpan di dalam terosak, dalam telefon dengan hak duk dalam kertas ni. Sama ya. Sama ya panggil hukum sama. Bila hukum sama, kita jamuh Quran hak duk di kertas ni, kita tak ada wuduk apa hukum? Haram. Gitu kita jamuh Quran hak duk di dalam telefon. Sebab kita buka tu beg, dia naik, orang panggil naik di depan ni, depan skrin, depan naca ni, depan sini. Dia panggil dia duduk sini. Bila kita jamuh, dia panggil jamuh dia dah. Dia panggil jamuh dia. Kita buka dia. Lepas tu ada belapik dengan cermin tu. Ada belapik dengan cermin. Belapik dengan cermin, padang huruf, dia tak panggil belapik. Sebab kita jamuh, boleh jamuh dia ke? Dia tak panggil belapik lah gitu. Makna, hukum dia haram juga kita setuh dia. Baca tak apa. Kita buka dia, kita baca boleh. Kita setuh dia tu, nama dia kita setuh Al-Quran. Menanggung dia supaya kita tanggung Quran haram. Tiba telefon kita ada Quran, haram tak kita bawa tu? Dia bukan Quran saja situ. Dia telefon tu ada Quran saja tak? Ada dengan orang. Orang pula orang pakai kain, ada orang kelanja dalam tu. Mana dia bawa Quran kata. Dia bawa orang kata dalam tu. Apa dia tak ada niat bawa Quran? Tak, dia niat apa? Niat bawa telefon. Supaya dengan Quran serta dengan mata benda. Dalam tas kita tu ada Quran. Ada pinggir, ada sudu. Kita ambil pinggir sudu, bawa Quran duduk sekali. Kita bawa Quran serta dengan mata benda, tidak haram. Quran dalam telefon tu, dia ada dengan nama orang dalam tu, ada dengan bateri. Ada dengan roya. Kita bawa ke apa? Kita bawa bateri, bawa roya sekali, Quran sekali-sekali dengan tu. Tak apa. Harus boleh. Bawa Quran serta dengan mata benda. Walau dia naca pun tak apa. Lek bawah ni ada hak lain. Dia beripung dengan hak lain. Tak apa. Boleh. Kita pergi jamuh Quran tu ya, tak boleh. Ketika tu, masa kita bawa dia tak ada setuh, dia duduk dalam tu. Supaya kita bawa tas. Bawa tas, dalam tas tu ada dengan jarum, ada dengan benih, ada dengan pinggir, dengan apa. Kalau kita buat tas, tapi kita pergi Quran juga. Tu tak boleh. Kita buat tas, kita pergi tas, pergi bira dia, tak ada apa. Kita pergi lakuh terosak. Boleh ke tak? Quran ada dalam tu. Kalau kita tak tahu, kalau tahu tu tak boleh. Nampak kurang sebab ada Quran dalam tu. Kalau kita tak tahu, tak apa. Kerana asalnya telefon kita tengok, kita kata nampak neka. Ya kita tak tahu, kita lakukan neka. Bukan kita lakukan Quran. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah cocok vaksin budak itu bagaimana hukum? Kerana pihak Bomo suruh cocok dan setengah-setengah orang kampung kata ubatnya Yahudi buat untuk apa-apa tujuan. Maka ada tuan guru dapat maklumat ini, harap tuan guru jelaskan. Maklumat ni hamba dah buat. Lepas tu tanya hamba pula, hamba tak tahu lah. Wallahu a'lam, hamba pun tak tahu. Mana pajak vaksin ni boleh jadi, yang ada ayat banyak kali, boleh jadi ada perancangan kehendak orang Yahudi yang tertentu hak dia nak. Dia nak, tapi dia nak gopo tu kita tak tahu. Boleh jadi begitu ya. Hak tujuan hak dia royak kita nak jaga penyakit. Penyakit bekak, penyakit gopo dia ada, dia boleh jaga. Pocok ubat ni boleh jaga penyakit tu. Boleh jaga penyakit tu.
kata dia. Lepas dia puji pocok. Maka boleh jadi ada tujuan di sana nak buat gapo tak tahu. Supaya dengan beranak hospital. Dia cara dia sangat-sangat dia menggalak supaya selamat orang beranak hospital. Tak si beranak bomo atau bidang kampung. Kalau kita sungguh hati, kita takut nak mati. Tapi bila beranak hospital, dia ada cara dia supaya dia nak mesedikitkan beranak. Bila nak pergi beranak, dia royak kirim perut 7 bulan. Lepas tu beranak tepat sikit-sikit. Bila siapa tepat hari beranak, dia tanya tepat beranak kena mari. Bagi kita tak ada nak berasa nak beranak lagi. Dia kata anak lemah. Tak boleh duduk dalam perut ni. Kalau duduk siapa 24 jam, mati anak. Mati anak tak apa lagi, bahaya ke mak. Mak pun takut nak mati. Faham agak nak? Kena belah. Kena belah. Hatu siapa dia nak? Bila belah boleh 2 orang. Mu tak boleh beranak dah bahaya. Kalau kajian beranak lagi 2 orang, lebih ada 2 orang, pecah belah ni pula. Padalah mu kena kasih. Kena kasih. Boleh. Siapa dia nak? Boleh anak 2 orang. Dia nak itu. Kalau negeri Arab, boleh belah siapa 5 orang. 5 ni orang dia belah we. Kalau negeri Syia, dia turut hak orang Yahudi nak sungguh 2. Tak boleh dah. Itu cara dia. Dia nak situ. Supaya nak mesedikitkan ummah. Nak mesedikitkan orang lain. Siapa? Orang lain ni bakal tak beranak dah di rumah. Kerana beranak hospital kerana selamat. Dagi dia usik dia. Usik dia. Usik tak boleh. Bahaya. Bahaya. Tu bahaya kita takut. Takut dia nak belah. Dia belah. Dia usik pula. Beranak banyak kali bahaya. Kita pun nak tahu mana. Akan bahaya lah. Tu orang panggil satu peracangan. Orang Yahudi dia duduk dakwah tu. Beranak 2, beranak seorang. Kita tak wakar. Tak wakar. Nak buat lagu mana? Siapa matlamat dia situ. Kalau lebih pada 9 bulan tak boleh dah. Anak lemah duduk dalam air dia kata. Tu mengaji dia sungguh. Kok orang yang mengaji dia mengaji lagu tu sungguh. Tapi takut kena tipu dia Yahudi yang duduk ajar. Sebab orang kita dulu, hamba ingat orang tepi rumah hamba tu, dia mengandung 11-12 bulan umur. Anak dia sehat-sehat tak ada mati dak ali. Mak pun tak ada mati beranak mati tua. Orang kita ada umur beranak 9 bulan 10 bulan ada masa dulu lah ni tak ada dah. Tak boleh dah. Pergi dia suruh beranak mata. Dia sampai masa dia kata beranak kena beranak. Tak terbit lagi dia belah. Kalau tak say lagi, aku tak jamin, pergi duduk jaramu, mari aku tak sanggup. Kita takut kau mati. Itu ya kita. Kalau gitu pocok vaksin ni pun, takut-takut ada lagu tu. Boleh jadi dia masuk ni, dia orang panggil racun. Boleh. Racun ni dia tak siapa lagi. Bila siapa umur 50, umur 40, dia ada, baru ada keseh. Ada keseh panggil. Ada keseh, mana kita duduk mati sekitar tu. Dia pocok di budak ni, tapi kesel racun boleh buat 40 tahun, 50 tahun boleh. Dia pandai. Tu takut tu. Lepas tu dia bersyarah pula. Dia bersyarah kata, bila orang umur 40 naik ke atas kena mari cek kesihatan. Kena bayar duit pula dia. Bawa malak dah. Dia pocok je dia umur 10 tahun, umur 1 tahun, buat umur 40. Dia kesel dah hak dia pocok hari tu. Jadi darah tinggi, jadi sumak darah. Hak tu duk kesel. Jadi bawa malak. Dia kata kita ni ada penyakit. Tapi hak dia pocok ke budak hari tu siapa dah masa jadi racun. Jadi penyakit tipu di atas diri kita. Dia beri ubat dia pula. Jual ubat dia pula. Menegur dia di atas kepala kita. Dia panggil. Dia menegur atas kita. Kesel hak tu boleh jadi. Betul dia suruh pesak umur 40 tahun tu. Suruh pesak dah. Habis orang lah ni. Boleh kata 40 tahun pakai penyakit dah. Ada penyakit dia pesak. Ada penyakit lalu dah. Pak kena vaksin belakang dah. Tak pocok dah kau. Ya tak pocok mari penyakit. Mari penyakit. Wallahu alam. Kita masuk dalam perakak dia habis dah. Masuk dalam rabuk dia semua. Kita hidup kena masuk dalam sistem dia. Tak ada lah. Sebab kita nak buat agama mana? Nak lari daripada sistem dia. Dia tanda budak ni tak pacak vaksin. Dia buat merepah, dia buat payah. Hati kata kita masuk dalam sistem dia dah. Masuk dalam sistem. Kalau duduk situ ya boleh duduk lah. Tak apa kalau kita duduk. Ikut.
Kita usaha cara kita lah, jangan serah bulat-bulat mata. Kita usaha cara kita. Makan pasal rebuh kaku, makan pasal kita dulu tu, makan kunyit, makan lepuah, makan halia pasal kita tu. Hak tu lah selamat sekali. Tak apa. Dia mau buat agama kita tak tahu, tak apa. Kita pocok, bagi pocok lah. Bukan kata hamba tak siwi pocok. Tak. Hak tu bukan doa ayat kata mesti, tapi boleh jadi lagu tu. Boleh jadi peracangan Yahudi tu, dia nak lagu tu boleh jadi. Dia pandai. Kalau orang hak duduk dalam bidang ni tu, orang tahu. Tengok Nayuk menteri kita mati kena apa? Samak orang ni tu. Samak hak pandai gula tu. Mati ya. Bukan mati ke apa? Tak ada. Bukan mati kata penyakit ke apa. Yang mati kerana benda hak pasal lagu ni. Orang hak duduk dalam tu tahulah. Kita orang luar ni tahu kata kena penyakit. Yang mati benda-benda hak pasal politik dia bagi pasal main benda hak lagu ni lah. Dia boleh nak mati seminggu, nak mati lah 2 bulan, nak mati dalam 3 bulan, 3 tahun, ya ada. Racun dia. Dulu tak apa racun pak kena lalu hak pasal dulu. Lah ni dunia maju bang. Dunia maju nak siapa masa 30 tahun. Pecah hari ni 30 tahun baru ada pesan dia. Baru mari racun dia tu, baru pecah racun dia. Tu dunia lah ni. Habis orang ada kena igat ke apa, dia mau duk patai duk apa, kena, betul lah. Makan tak ada ke apa tu, baik sihat, bawa cukup boleh 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Mari penyakit, nak apa ni, batuk kering. Tak tahu mari mana. Cara dia tu ya ada benda lagu tu, boleh. Wallahu a'lam. Jadi seorang lelaki, seorang jantan tu orang Islam yang tak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dia pergi berzina dengan orang kafir, perempuan hak betina tu kafir. Lepas tu boleh anak. Ataupun dia pergi menikah. Dia pergi menikah dengan orang kafir. Cara kafir lah. Atau menikah dengan cara Islam. Kesemua tu bila boleh anak, tak dipanggil, tak dibangsakan anak tu kepada suami untuk laki orang kafir. Tak dihukumkan anak tu kata anak yang Muslim, yang beriman dah. Anak tu tak ada hubungan dengan pak tu. Tak ada hubungan. Anak mak tu saja. Kalau besar isak setuh air semaya boleh kedak, boleh nak menikah pun boleh. Ambil buat bini pula, buat anak dia besar masuk Islam, nikah dengan dia boleh. Tak ada apa. Ambil mak masuk Islam. Bila ambil mak masuk Islam, lepas tu menikah dak dua tu. Lepas ada tu menikah semula. Bila menikah semula tu jadi anak tu anak tiri, tak boleh menikah lah. Ismaya pun tak jatuh lah. Jadi anak tiri, tak boleh hakam saka. Tak boleh wiwali. Jadi anak tiri. Kalau tak ada menikah terus, anak tu tak jadi Islam apa sekarang. Anak tu tak ada hubungan dengan pak tu. Kalau ambil pula lepas pada boleh anak, mari masuk Islam, anak tu jadi Islam. Kalau anak tu halus lagi pun setahun 2 tahun, mak mari masuk Islam, anak jadi Islam. Dengan sebab turut mak dia tu. Mak Islam, anak jadi Islam. Bila anak jadi Islam, duduk dengan hak tok laki, hak kira tok laki dulu, kira tok laki lah. Hakikat bukan tok laki. Nama dia anak tiri. Kalau jimak lah, dia duduk terus pula ke, syarat-syarat dia lah jadi anak tiri. Wallahu a'lam. Tak ada wuduk boleh tidak sujud syukur, sujud tilawah. Haram dengan sebab berhadah itu,
semaya. Hari dengan sebab berhadas itu sujud tilawah, sujud syukur sama. Kerana itu pada makna semaya, hukum serupa. Wajib ada air semaya. Sujud syukur kena ada air semaya, sujud tilawah kena ada air semaya. Tak ada takbir dah. Kita baca ayat jadah di luar semaya. Kan? Kalau dalam semaya tak boleh takbir. Kita baca dalam semaya, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Turun sujud takbir Allah, buat takbir intiqalak ya bang, turun sujud selalu. Di luar semaya, di dalam mazhab kita Syafi'i, rukun dia kena takbir. Tak takbir tak sah sujud. Tak pakai haram. Kena takbir batu sujud. Bakit daripada sujud tu beri salam. Lepas tu kalau kita buat dah, kita taklid lah, niat taklid mazhab hak kata tak kena takbir mazhab Imam Malik, dan upamanya tak kena takbir. Bila baca ayat sejadah suruh kita sujud, kita turun sujud, tak kena takbir pada arah. Sujud tu kalau dah niat sujud sujud sejadah atau sujud tilawah kerana baca ayat sujud, tak kena takbir. Hak kita buat dah niat taklid mazhab Imam Malik, dan upamanya boleh taklid lepas buat pun. Turut ulama kata boleh juga taklid lepas buat pun. Turut tu hak kau lepas lagi kita kena takbir lah. Kita mai tengok hadis maudha. Kita berjanji dia meminta nak baca hadis maudha, boleh satu hadis seminggu atau dua hadis seminggu. Hadis satu daripada hadis maudha, iaitu hadis yang dikata afatuddin salasah. Afatuddin, penyakit agama itu salah satu tiga. Satunya faqihun fajir, seorang alim fiqh yang fasik, yang kerja dosa. Wa imamun jair, dan pemimpin imam yang zalim. Wa mujtahidun jahil, orang mujtahid, orang rajin yang jahil. Rajin semaya, rajin puasa, tapi tua jahil. Rajin berdakwah, tua jahil. Tiga ni penyakit dalam agama. Hadis ni diriwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka ada satu perawi daripada rawinya yang ulama kata dia ni kadzab wadha, si pembohong, si pereka hadis. Nama dia Nahshal bin Sa'id.
melalui Nahshal Nungho Shingla bin Sa'id. Nahshal bin Sa'id itu seorang pada kazab, seorang daripada wadha'. Itu kata hadis ni nama dia hadis maudha'. Dan satu lagi hadis sakut paut dengan Isra Mi'raj daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kata marrabi Jibrilu lailatal Isra, lalu akan daku oleh Jibril pada malam Isra bi qabri Ibrahim, kok dekat-dekat dengan kubur Nabi Ibrahim, gi rapat dengan kubur Nabi Ibrahim. Jibril bawa aku gi di malam Isra tu rapat dengan kubur Nabi Ibrahim. Faqala, maka Jibril kata inzil, hendak turunlah engkau ya Muhammad, fasalliha huna, hendak engkau semaya di sini. Turun semaya sini. Nabi kata summa marra bi, kama dia bawa lalu ia dengan aku. Lepas tu sudah semaya, ambil aku bawa pergi. Faqala inzil fasalli, hendaklah engkau turun, maka hendaklah engkau semaya. Turun pula semaya sini. Ha huna wulida akhuka, ha huna di sinilah wulida akhuka, di beranak akan saudara engkau Isa. Ni tempat beranak Nabi Isa. Hak semaya saat ni dia di Baitul Lahma. Summa atabi as-sukhrata, kama dia atabi bawa datang ia Jibril dengan daku kepada sukhrah, batu apa hak orang kita ada panggil batu gatung. Jibril ambil aku pergi kepada siapa tempat batu gatung. Faqala, maka kata ia Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, minha huna, dari sininglah, di sininglah ni, mula sininglah, araja rabbuka, naik oleh Tuhan engkau, ilas samai, kepada langit. Ni Tuhan mula sini, Tuhan jinjak sini, Tuhan nak naik ke langit, jinjaklah batu ni. Kata batu gatung, batu tarhapa. Tuhan jinjak sinilah, Tuhan naik ke langitnya. Itu hadis Ibn Abbas, hadis Isra dan Mi'raj. Hatu orang Mujassimah, orang Wahbi, dia pakai aliran Mujassimah, aliran Muawiyah dia panggil. Ni aliran Mujassimah, dia kata batu hapa tu tepat jinjak tapak kaki Tuhan. Pak Tuhan jinjak nak naik ke langit. Tuhan nak lompat jinjak situ, dia naik ke langit. Ada lagi kitab Mujassimah, batu hapa tu tepat Tuhan jinjak. Mauti tepat jinjak Tuhan. Hadis ni riwayat oleh Bakar bin Ziyad Al-Bahili. Bakar dia kata haddatsana Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak an Sa'idin, daripada Sa'id. Sa'id kata an Qatadah, dia ambil daripada Qatadah. Qatadah kata an Zurarah bin Aufa, daripada Zurarah bin Aufa. An Abi Hurairah, daripada Sayyidina Abu Hurairah marfu'an, angkat naik Nabi. Abu Hurairah kata Nabi kata marra bi Jibrilu lailatal Isra bi qabri Ibrahim faqala anzil fasalliha huna thumma marra bi faqala inzil fasalliha huna wulida fasalli huna wulida akhuka Isa thumma atabi as-sukhrata faqala ya Muhammad minha huna araja rabbuka ilas sama. Hadis ni kata Imam Az-Zahabi
Bakar. Hak kata Bakar bin Ziyad Al-Bahili itu Dajjal. Kena Dajjal. Tidak Dajjal. Dajjal ni si pembohong. Tinggi bohong dia sehingga dikata Dajjal. Bohong biasa dipanggil kazab. Bila kata Dajjal ni sangat-sangat. Hadis tu palsu kerana perawi dia nama dianya Bakar bin Ziyad Al-Bahili Dajjal. Ulama kita hukum Dajjal. Si pembohong. Hadis lagu ni tak boleh kita nak buat basuh berak, basuh kecing pun tak boleh. Apatah lagi nak dibuat tajuk di dalam bab aqidah. Tak boleh. Itu di antara hadis palsu, hadis pelam. Ya baik. Itu dua hadis. Insya-Allah kita sambung minggu depan pula. Hadis palsu. Wallahu a'lam. Hadis ni disebut oleh Imam Az-Zahabi, anak murid bagi Ibn Taymiyah, di dalam kitab dia Talkhis Kitabul Mawdu'at bagi Ibnul Jauzi. Kitab Ibnul Jauzi dia tulis kitab Al-Mawdu'at, kitab hadis palsu. Maka ulama kita ada kritik di dalam tu, ada hadis tak palsu ada banyak. Ada hak tak palsu pun ada di sisi ulama kita. Tapi di sisi muhaqqiqin banyak juga hak ulama kita kata tak palsu, hakikat betul kepada Ibnul Jauzi. Hadis tu hakikat dia palsu, maudha. Kerana tak nampak dengan mata orang biasa tak nampak, bila kena tengok dengan dalil baru nampak. Baru betul kepada Ibnul Jauzi. Tapi Imam Az-Zahabi dia buat khulasah, ambil kesimpulan, dia ambil hak tertu, hak kata maudha. Di dalam kitab tu dia buat mari kesimpulan, nama kitab dia Talkhis Kitabil Mawdu'at. Kesimpulan kitab Mawdu'at bagi Ibnul Jauzi. Dia sebutnya hadis hak kata batu Sakhrah itu tempat jinjak Tuhan naik ke langit. Dan hadis yang pertama sebut di dalam kitab Al-Mughir alal ahadithil mawdu'ah fil jami'is saghir. Kitab Jami'us Saghir, kitab Imam Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Dia hipung di dalam Al-Jami'us Saghir, segala hadis di dalam tu dia hipung. Kama dia dia mengaku, dia kata dia tak akan masuk di dalam tu akan hadis-hadis yang maudha. Maka Imam Al-Hafiz Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari, iaitu Ahmad, ayah dia nama Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, seorang pada ulama hadis Morocco. Dia mengeluarkan, dia ambil hadis hak maudha yang ada di dalam Al-Jami'us Saghir bagi Imam As-Suyuti. Dengan hukum oleh Imam As-Suyuti sendiri di setengah tempat, iaitu di dalam kitab Imam As-Suyuti Al-La'ali'ul Masnu'ah. Hadis Al-La'ali al-Masnu'ah fil ahadith al-mawdu'ah. Dia buat mari hadis maudha di situ. Maka di antara hadis dia buat mari di situnya, di dalam Jami'us Saghir, hak dia sendiri hukum kata maudha. Apa terjadi itu wallahu a'lam. Sebab gapo Imam Suyuti di dalam kitab dia hadis maudha, dia buat mari kama dia dalam Jami'us Saghir dia masuk hadis maudha di dalam tu, sedangkan dia kata dia tak akan masuk hadis yang maudha di dalam tu. Iaitu hadis itu tadinya Afatuddin Salasah, itu ada dalam kitab Al-Mughir bagi Al-Mughir alal ahadith al-mawdu'ah fil Jami'is Saghir bagi Imam Al-Hafiz Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Wallahu a'lam. Penting kita, satunya kita kena tahu
Kita kena tahu tentang kata maudha' ni sebab apa ulama kita hukum maudha'. Betul mana boleh jadi maudha'? Itu situ penting. Sebab hadis yang pertama tadi, sebab apa boleh kata maudha'? Kerana ada seorang perawi dia tu, hak ulama hukum kata si pembohong dan lagi pula si pereka. Ulama kata kazzab wadha'. Bila kata kazzab wadha', perawi ada kazzab, perawi wadha' tu nama dia, hadis tu hadis maudha' nama dia. Tapi jangan kita kata hadis maudha' kerana ada hadis sahih. Di sana semakna dengan dia. Tak apa, hak semakna dengan dia tu suku. Tak jadi syahid, dia panggil bagi hadis maudha'. Hak nak boleh hadis hak boleh buat syahidnya kalau hadis tu hadis dhaif. Kalau hadis maudha' tak boleh kita buat mari syahid untuk nak kuatkan dia, tak boleh dah. Maknanya hak nu sahih hasan suku cara dia, hak ni maudha' tetap duduk dia dalam kelas maudha'. Kadang-kadang maudha' bukan hadis maudha' tu tetap pelesu makna dia dah. Makna dia kadang-kadang dia betul dengan hadis sahih. Betul, makna dia betul dengan Quran, tak apa supaya kita duk kecek ni lah. Ada tak hak betul dengan Quran, hak kita kecek? Kita orang jahil duk kecek? Ada. Hak betul dengan hadis betul, ada tak? Ada. Apa tu sebab kita pandai ke? Ada. Pas semaka, kebetulan dia panggil. Kebetulan. Ke mana kita pandai supaya budak. Budak dia ambil kayu di atas tanah. Suta jadi ular dia. Pandai tak budak tu buat ular? Tak pandai kena dia buat ular boleh tu. Jadi bukan dia pandai, kebetulan je. Kadang-kadang harap yang jadi lembu. Katalah budak ni pandai buat rupa lembu. Tak ke pandai, kebetulan je. Ada hadis maudha' tu tak ada maudha' situlah. Kebetulan dengan hak sahih, kebetulan dengan hak hasan tak apa. Kebetulan dia panggil. Makna dia betul. Lebih-lebih lagi orang pelasapah. Dia berkecek dia panggil. Bila orang sapah dia berkecek juga. Waktu tu dia berkecek dengan akli dia tinggi. Sebab akli tinggi dia hampir-hampir dengan wahyu dia panggil. Seolah-olah wahyu. Dia berkecek tu kena dengan Quran, kena dengan hadis. Bila dibangsa kepada hadis kita nak bakit bohong tak boleh. Nampaknya serupa dengan hadis dah, tingginya dia. Serupa dengan wahyu daripada Allah. Tapi tetap bila akli dia, bila mari daripada dia bukan pada Tuhan, bukan pada Nabi, kena kata maudha' bila bangsa kepada Nabi. Reka saja. Hukum reka ke atas Nabi, kita maklum haram, berdosa besar. Setengah ulama kata kafir. Wallahu a'lam. Boleh kedak sunat kedak kita kata bisalah pertama tu assalamualaikum warahmatullahi, kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bisalah yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh kedak? Boleh. Dia panggil doa lepas daripada semaya, kita keluar daripada semaya. Tapi lebih aulanya kita doa lepas daripada wisalah kedua-dua. Karena salah yang kedua bila masuk di dalam tabik semaya, dimasuk di dalam semaya, dia panggil hayat semaya, kelakuan semaya. Maka doa ditutup belum semaya, iaitu belum wisalah. Lepas tayak belum wisalah. Dan kamar dia daripada salah, tu tepat doa. Celah tu bukan di tempat ditutup doa. Hanya masuk dalam umum kata lepas semaya. Kalaulah kita tak sewi salah yang kedua, dah kita nak salah pertama, tu boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa lepas semaya tu ditutup. Karena Nabi kita ditanya sallallahu alaihi wasallam,
ayyud du'a'i asma, yang mana doa lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mana hak Allah hak paling diterima sekali? Nabi jawab, jauful lail wa duburas salawat. Itu banyak ada dhabit jaufal lail, ada dhabitnya jauful lail. Hamba duk baca dan mengaji huduh-huduh tu, dhabit jaufal lail tu lebih sahih. Kerana i'rab jadi zarah. Wa duburas salawatil maktubat. Nabi kata doa hak di tengah malam masa panggil. Doa di tengah malam. Masa tengah malam hak di sama perut dia pukul 12 1 2 3. Hak tu dia panggil perut malam. Tu Tuhan terima. Yang kedua duburas salawatil maktubat, di belakang semaya fardu yang 5. Sudah semaya 5 waktu, kita berdoa di situ. Orang panggil tepat doa. Bila kita sudah salat, itulah tepat kita berdoa. Boleh? Dia kata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, dia panggil sudah semaya dah, belakang semaya dah. Satu belakang semaya, sudah semaya benar-benar tu. Assalamualaikum warahmatullahi, berdoa lalu dah minta nak syurga. Boleh. Tapi aula. Sebab assalamualaikum yang kedua tu dia panggil masuk dalam tabat, masuk dalam ikoran semaya lagi, walaupun tak panggil rukun dah. Dia panggil salat semaya lagi. Mana semaya sudah tak molek lagi dia panggil. Sudah dah tapi tak molek, tak habis lagi. Hujan serat. Serat dah ni nak pergi dah. Dah tu basah dah, tengok ada gagal sikit lagi. Orang nak tubik luar rumah. Boleh dah kalau kita tak nak pergi sebab hujan serat. Tapi dia dah mari gara-gara. Kau wis serat molek. Serat molek. Sudah semaya moleknya, salat yang kedua. Bos salat kedua tu lah tepat hak doa hak sebenarnya. Wallahu a'lam. Habis tu amal nisbah wa amal. Amal tak ada wa amal ada tinggal dah. Wa amal wa salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pakai tinggal dah. Sebab apa? Sebab kita berdoa belum pada tahiyat pun kita berdoa dah. Lepas tu lepas pada salat tu kita nak berdoa pula dah. Jadi banyak dah doa. Pas itu pun tak ada sabit pula dah. Tak ada sabit hanya tepat tu tidak dilarang saja. Tak ada sabit kata Nabi berdoa kau di situ tak ada. Hak dhaif pun tak temu lagi. Kau dah amal duk mengaji tak temu lagi. Hak dhaif pun berdoa di situ tak ada. Kalau kata hak sapu muka ada juga. Dhaif pun ada juga. Ada. Tapi hak wisalah pertama tu tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah tu tak temu lagi. Kau ada demo temu ramai-ramai ni tolong royak. Hak ni kalau niat berdoa lepas semaya, ya boleh. Kata ditutup buat ke di situ bagai muakkad ke dak. Abang pakai abang tinggal lah. Ada bawa. Abang malak kita orang malas kata. Malak gaduh kata. Kita kerja banyak. Abang malak lalu. Hakikatnya. Doa belum salah. Ya, hak tu sabitlah hadis sahih. Hadis sahih. Nabi kata. Iza tasyahada ahadukum. Apabila bila baca tasyahud oleh seorang kamu, falyata'awwadz min arba', hendaklah dia minta berlindung daripada 4 perkara. Nabi suruh bila sudah baca tahiyat suruh minta berlindung 4 perkara. Min azabi jahannam, daripada azab jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil masihid dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah hidup, fitnah mati, dan daripada fitnah dajjal. 4 perkara Nabi suruh kata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hujung hadis tu Nabi kata, gaparah kalau tak silap lapar dia, summal yakhtar,
sama dia hendak dia pilihlah apa yang akan apa dia hendak. Yang ni doa dia nak minta gapo pilihlah. Kata ulama, setengah ulama rawi hadis tu, dia kata kalau Nabi tak kata summal yakhtar, aku nak kata wajib baca doa lepas tayat, tapi Nabi suruh pilih. Wajib baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam tu wajib dah, tapi Nabi suruh pilih, ikutlah nak pilih baca doa hak mana-mana. Mana doa belum salah lepas tayat, hak tu sabit di dalam hadis sahih. Oleh tu ulama kita kata sunat belum boleh salah baca doa. Doa belum boleh salah tu sunat. Sabit. Hak lepas salah betul-betul tu tak ada. Tak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa situ tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah keluar tu tak ada. Maksud tak ada tu, tak ada hak amat jumpa. Lagi tak pekah. Tak ada di dalam kitab hadis. Amanah Rasul. Tu ada. Amanar Rasul bima sapa kepada fansurna alal qaumil kafirin. Tu sabit di dalam riwayat paling kurang hasan. Tidak ada riwayat yang sahih. Siapa-siapa baca akhir surah 2 ayat akhir surah Baqarah kafatahu. Tu sabitlah hadis sahih. Wa wirid semaya. Malas hari. Makna 2. Pagi malam lepas 1 ulama kita yang ambil letak untuk buat wirid baca lepas semaya maghrib, lepas semaya subuh lalu dah. Fajar nak buat amal hak malam lepas waktu maghrib, amal syahri amal lepas subuh. Berarti dia buat tak lepas semaya tu. Yang diwirid abang kita buat jadi hizib kita, amalan kita. Ulama letak situ. Pilih kita nak pilih tak mana tak apa, pagi syahri, malam kita nak letak mana tak apa. Makna kita nak lepas semaya ke? Lepas pada makan nasi pun tak apa. Tapi oleh dia lepas makan nasi nak isap rokok dah, dia tak ada dah hak lain. Habis tu dia boleh lepas semaya lalu tu. Dia pilih letak lepas semaya. Boleh kerana hak malam. Siapa baca di waktu malam kafatahu, baca di waktu syahri kafatahu. 2 ayat ni memadai ia akan dia. Memadai, mencukupi. Tak kena pakai bedi, tak kena pakai gopo dak dah. Pakai 2 ayat tu tak kena beli di dak dah. Bedi pandak tak kena bawa. Nanti pergi tangan saja itu ya. Orang nak berdek, pom-pom berdek demo itu. Tak nak apa perkara. Ya kafata ayat ni pandai dah. Berdek tak kena kita. Peluru tak tahu. Berdek tak kena cirak lah. Itu makna dia jaga semua. Ayat ni jaga kita. Ayat jaga kita. Itu makna kafatahu. Setengah ulama kata kafatahu, hak ni cirak. Dia tafsir, ambil di dalam tafsir hak lain, dia panggil tafsir warid bil warid. Iaitu mencukupi daripada qiyamul lail. Tak kena maya tahajud dah. Kita baca ayat ni tak apa dah. Pada tak kena maya tahajud. Orang maya tahajud boleh follow banyak anak, kita boleh follow banyak tu lah. Orang maya tahajud tak tua, kita pun tak tua juga. Orang maya tahajud tak tua. Nampak tua orang maya tahajud. Siapa tak si tua? Maya tahajud. Dah maya tahajud lebih banyak. Banyak tu apa tu. Itu mana itu adalah cumanya susung buat jadi tak lepas semaya tu ya ulama kita susung. Siapa susung? Wali ulama ni panggil ulama ahlillah. Dengan ilham daripada Allah. Orang waliullah. Wali yang letak buat wirid ni orang waliullah. Dia pilih doa. Hak ambil daripada hak sahih. Seperti kita tahu wirdul latif. Wirdul latif ni Imam Al-Haddad mari susung. Kita tengok satu-satu daripada wirdul latif sabit di dalam hadis yang sahih belaka. Sehingga pasal itulah ulama Wahbi sendiri pun di hari ini dia mengaku bahawa wirdul latif ini ialah satu daripada aurat, satu daripada zikir maksur yang nakal daripada Rasulullah. Walaupun bentuk dengan cara susung mula daripada qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun tu tak ada susun tartib tu, tapi satu tu fardun afra dia tu sabit di dalam hadis yang sahih. Paling kurang hadis yang dhaif yang boleh kita beramal di dalam fadailul a'mal. Jadi boleh kita beramal dengan wirdul latif, cukup. Kalau kita nak amal syahri malam tu kita amal dengan hak tu cukup dah, habis dah. Supaya kita beramal dengan azkar Imam Nawawi sebuah dah tu. Kita bagi dah itu kan. Kacau dah surat hari tu. Wirdul latif tak ada ana dah. Kena cari semula pula.
Baca pagi sekali, betul sekali. Cukup bagi kita buat amal semua. Cukup dunia dan akhirat. Untuk dunia pun cukup, akhirat pun cukup. Dunia kita cukup semua apa hak kita hajat dunia tu habis cukup belaka. Akhirat pun kita cukup baca dengan hak tu. Widul latif gitu kan. Ada lagi. Baca tu yang panggil sabit dengan yang sahih dah. Wallahu a'lam. Cuba molek juga. Amba suka tanya amba. Lepas tu bila amba dah tak tahu takleh, dia mau cuba tanya tu ulang pula. Kalau jumpa boleh kita tambah maklumat, tambah ilmu. Ada ke tak? Kata nas di dalam hadis yang kata ada doa tertentu selepas pada salat yang pertama dan salat yang kedua. Tak ada doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah pun tak apa, doa lain-lain. Tak apa dah, tak apa asalkan ada doa ya. Di situ sabit kedak ada Nabi berdoa dan ada arahan, ada suruhan suruh tutup berdoa di situ. Cuba tanya tengok. Dia mulai, hamba tak tahu. Hamba tak tahu kata ada. Tahu kalau nak masuk supaya kat ni saya kalau boleh masuk. Iaitu lepas semaya. Tu boleh masuk dia ada tajuk lepas semaya. Tu je. Apa lepas semaya ni, kalau tengok Rasulullah duk berdoa, sahabat duk berdoa, ulama duk berdoa, iaitu lepas pada salat yang kedua. Baru dia berdoa. Kalau tidak, dalam semaya terus lalu dah. Dalam semaya tu betul mana tempat berdoa? Dua tempat berdoa dalam semaya. Satu, di mana? Doa iftitah. Apa saya? Doa iftitah tu doa buka nak belum pada baca. Hak tu dah tak ada minta hak jadi tempat doa, hak suruh kita berdoa, nak hak sungguh sangat dah hak tu. So dah, tak apa dah, situ bila so boleh. Dalam sujud. Dalam sujudnya Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat keadaan hamba daripada Tuhannya sedangkan dia duduk sujud. Tu ulama kita buat misal satu pada misal mubtada wajib buat khabar. Yang paling hampir, yang paling dekat hamba dengan Tuhan masa sujud. Oleh itu di dalam sujud Nabi kita kata fa'akthiru fihi du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Itu bukan hadis satu, hamba ingat dalam riwayat tu, riwayat ni mari capur-capur. Maksud dia begitu. Satu riwayat tu hamba tak ingat lafaz dia. Mana lafaz dia dalam riwayatnya maksudnya satu hadis ni aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Lepas tu lafaz dia hak sambung dengan dianya fatlubu minhu ke apa situ. Dari satu riwayat yang lain kata fa'akthiru fihi du'a, maka hendak banyaklah kamu di dalam sujud itu akan doa. Mintalah lebih banyak situ, maka sebenar bahawa diterima bagi kamu. Situ tempat diterima doa. Kita nak minta apa, minta situ. Tu tempat berhak Tuhan terima. Kamar dia kalau kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah di situ, boleh tak? Memang tak ulama bubuh. Ulama bubuh pun tak apa, tempat dia. Tempat Nabi suruh berdoa, apa kita minta lah. Tu nak kena dengan tempat tu. Tempat tu tempat Nabi suruh berdoa. Sebab kata ayat amanar rasul bima, dua ayat tu mencukupi. Kita tak apa dah ada hadis. Kalau kita nak buh mana, hak tu Nabi suruh kita. Kalau dia kata suruh buh lepas maghrib, pas kita gaduh waktu maghrib tak ada. Kita waktu dekat nak tidur baru kita ada masa. Jadi luput ke orang ni. Nabi kata waktu malam baca. Tak apa. Orang ni dia lepas maghrib. Orang ni tak ada lepas maghrib, dia ada kerja banyak paisah. Dekat nak tidur baru dia luar. Dia baca dekat nak tidur. Sebab itu setengah daripada dia panggil tariqah. Tariqah rifa'iyah. Satu tariqah hamba terima kat Mesir tu, wirid dia baca belum tidur. Baca belum tidur. Tariqah dia baca belum tidur. Belum tidur tu baca. Pak kita belum tidur, nak tidur tu mengantuk dah.
Pas baca tu pakai jenera tak ada su, pakai kata dua patah jenera. Tapi tu terima saja, tak boleh buat amal tu. Tak pala tu tak batal tu tuan nak jenera dah. Pas nak baca apa yang mana? Tak erak nak baca, tak ada. Mana? Wirid belum tidur. Ayat Quran semua. Ayat Quran semua. Ni orang keramat lah. Panggil budak umur tarekah dia setengah badannya budak umur 4 tahun aling. Baca khutbah umur 7 tahun boleh khutbah, baca khutbah dia mesti. Maknanya banyak-banyak orang bawa tarekah dia jadi keramat belaka lah. Orang bawa tarekah ni. Berasa nak keramat juga lagi terima. Tapi tak boleh buat amal tak jadi keramat juga. Tapi buat amal belum tidur. Buat amal belum tidur tak erak. Kita sudah mengajar, dah politik. Tak erak nak baca. Tak erak betul-betul. Pakai akid tangan dua ada tak erak. Ada jimuk boleh tu? Boleh. Bukan jimuk kalau baca tu tak boleh. Lepas pada tu tak apa. Tak apa. Mana nak belum pada tidur lah. Belum pada tidur tak apa. Dalam sujud tak kira doa maya fardu maya sunat supaya tepat dia. Doa lah hati doa dengan mulut. Dia bahasa Melayu batak, bahasa Arab tak pandai tengah hati lah. Tak apa. Dengan hati pun tak apa. Zikir dengan hati, doa dengan hati boleh. Ya Allah aku nak muka ni. Tak apa. Tuhan tahu. Dia tahu kata kita bisu. Orang bisu yang minta apa? Dia tak boleh doa orang bisu. Minta dengan hati. Kita apa tu? Kita bisu lebat ni. Abad ni kita bisu. Minta dengan hati. InsyaAllah. Tuhan dia adil. Boleh nak pergi kat orang boleh kecek Arab saja. Orang Melayu tak boleh. Gitu Tuhan. Tuhan dia baik belaka. Hamba dia belaka insya-Allah taala. Molek kalau belum salam molek. Kita belum salam lalu dah. Itu tepat hak betul semua. Nabi suruh berdoa situ. Pilih nak berdoa apa situ. Lepas pada tahiyat belum salam situ hak Nabi suruh betul-betul. Tu tepat doa. Satu dalam sujud. Yang kedua belum salam lepas tahiyat. Sudah salam sudahlah kita. Minta situ hak tempat molek. Lepas tu Allahumma inna tu hak untuk email hak sungguhnya. Email Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau kita sorat Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Tu kalau kita sorat. Allahumma inni kalau kita ada email Allahumma inna minta ramah. Gapa? Boleh. Sujud pun boleh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh. Kau tu sujud pun boleh. Tu tepat dia. Tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun pergi. Dia mau kata mengaji mana ni. Cik mengaji sekian. Pelak pula dah sekian. Kan ni lepas wisalah tak berdoa pula dah ni. Dia atas sekian dia buat sistem lain lah ni. Pak cara semaya sistem lain. Ya. Tak lupa dengan hak sini. Dulu pada buka sini selepas ada buka. Nak buat agwana. Tak apalah. Tapi kira tengok nak turut hak dulu ke, nak turut hak ni ke, hak mana lebih molek, hak mana lebih jelas panggil. Tak apa. Pada dia tanya dah aku berdoa dah. Tepat dia tadi dah aku buat di tempat dia dah. Ayat itu. Bismillah. Tu. Lepas tu kita baca doa buka puasa bismillah. Lepas kenyai ataupun lepas makan 3 mulut tu boleh dah. Lepas makan tak nanti kata kenyai dulu dah. Lepas makan tu lalu dah. Wallahu a'lam. Kita baca ni boleh seminit. Nyanyi biar lama kita tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
muka 3-2. Faslun, dan setengah daripada maksiat farak berzina wal'iyadzabillah. Setengah pada dosa besar panggil berzina. Siapa hadis Nabi SAW, alamat kiamat tu dia tu tersebar zina wal'iyadzabillah. Zina tu serata-rata tempat. Nak berzina mudah, panggil lebih mudah dunia lah ni. Tengok Nabi kita rakyat tu 1400 tahun susah nak berzina. Di hari ni tempat berzina serata-rata boleh belaka, panggil lebih mudah. Hubungan lah ni lebih mudah. Masa seminit dia mau boleh pergi jauh. Bahkan berzina ni jadi supaya kedai makan ni, dia panggil supaya kedai makan ni. Nak bila pergi bayar duit boleh. Tapi orang tak faham hak lebih mudah daripada berzina tu lagi menikah. Dia tak faham situ. Menikah lebih mudah lagi. Zina payah juga lagi. Kena menusuk-menusuk juga lagi tak itu. Menikah dah selalu dah. Tapi kita tu buat jadi payah. Saya main 300,000. Dia jadi payah kita je panggil. Kui jadi murah-murah sikit jadi 300 kok ke. Jadi lagu tu. Hamba suka tengok Malaysia. Malaysia murah nikah. Tapi tak bini tak berlaki ramai agak ke dia pun. Belanja dia kalau menikah, belanja dia biasanya murah ya. 300 riyal. 300 ringgit belanja. 3,000 kok ya belanja dia. 3,000. Lepas tu hak lain tu bahkan nak sedekah, nak bersagah hati kau bini gitu. Orang duit banyak, duit 200,000, 100,000. Kalau nikah hak nikah sungguh 300 ringgit. Lebih kurang tu. Murah. Kalau kita buat payah ni timbul puncanya berzina. Kita jagalah wal'iyadzabillah. Pasal itulah anak kita, cucu kita tu semalatnya kita beramal, kita niatlah hari yang ke-7 dia tu kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali di atas dia. Ulama kita kata Allah jaga zina sepanjang hidup dia, tak jatuh zina orang ni, budak ni sepanjang hidup dia. Umur 7 hari kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kena jatuh supa. Dia panggil baca atas dia. Dia baca atas tu tak apa dah. Siuk, homolat lagi tak siuk pun tak apa. Baca atas dia, dia duduk depan, kita duduk sini baca. Tu panggil baca atas dia. Macam hadap dia. Dia duduk depan, kita duduk sini, kita baca. Tu panggil baca atas lagu tu. Dan lewat. Ni lewat ni kau bau buka besar. Dulu dia tutup. Lah ni melewat ni besar. Jadi rasmi minta. Setengah negeri tu jadi rasmi dia panggil. Nikah jatah dengan jatah. Lah ni dunia lah ni ada surat nikah jatah dengan jatah. Dunia lah ni wal'iyadzabillah. Dulu rasmi menikahnya surat waktu buat surat nikah jatah dengan betina. Lah ni surat nikah ada surat nikah hak sah dengan kerajaan jatah dengan jatah. Main jatah dengan jatah dunia lah ni. Dan mendatai benatai, jimat benatai. Dan mengeluar mandi dengan lain daripada isterinya. Dan kalau dengan isteri tak apa. Halal. Ada katanya. Yang ulama kita hak lagu ni dia cukup dah. Padahal dah tu. Dia kata halal kita istimta' dengan isteri kita dengan bagaimana cara lain daripada berdubur. Jimat kok dubur tak boleh. Lepas tu isteri nak istimta' dengan suami, nak ambil kesedapan dengan suami dengan mana cara apa boleh. Tak apa. Jangan dengan berdubur tu ya tak boleh. Jimat kok dubur tak boleh. Hal lain boleh. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Quran kata. Binimu tu tepat cocok tanah bagimu benar. Tepat cocok tanah bagi kamu. Oleh itu maka datanglah kamu akan isteri kamu anna syi'tum, bagaimana kelakuan yang kamu kandak. Tak apalah, nak bagaimana pun boleh. Cukup.
Pak dia mau tanya nak cari nak cari telefon mari tanya ambo. Katalah ada kedak orang betina dia ajar ambil kesukaan lain pada jimok dengan tok laki dia. Dia tanya hak malu nak sebut. Malu nak sebut nak ayat betul-betul ni. Patut orang jatuh ambil istimtak dengan bini dia. Hak malu nak sebut. Amba kata cukup dah ulama kita sebut halal istimtak dengan bagaimana cara cabut hak tu sah, cukup dah. Nak pergi harai sebab apa? Nak harai sebab apa? Lepas tu nas pula kata dalam kitab i'anatul talibin sarah nah betul-betul ada mau tanya tu, tengok. Pakai lu kata dia kata gini sebab supa menatai ya dah. Supa dengan lembu. Amba kata dak jimat tamada supa dengan lembu juga. Supa menatai dah. Karena kita ni menatai dah. Kita ni menatai. Kalau harai sebab supa dengan lembu kami, kita tamada ataupun supa lembu kami dah. Kalau baik lain supa dengan lembu harai ke? Dah, hak tamada tu supa dengan lembu kami dah. Tak apa. Kata jangan duk berdoa lah dia panggil. Tak serupa dengan Mak Saleh. Mak Saleh pun serupa dengan dia tak apa. Hak tamada pun serupa dengan dia. Mana tak ada masalah hak tu. Mana halal semua. Halal semua. Sebab tu dia kata dengan sirah umum. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Bagaimana kamu kandak. Lah baik mana, pesai mana ikut. Boleh belakang. Tak ada apa. Hak kita dia panggil. Hak tu dalam pekah kita hak isteri. Kalau yang isteri jang kedak, jang tak apa. Dia panggil mutah luar. Dia mau tanya nak makan ais kering boleh kedak. Tak kira ais kering tak ais kering boleh belaka. Apa tak boleh? Semua tu boleh. Tapi tak ada orang duk mengajar tu, orang tak sebut nak sebut tu tak boleh. Bawa nak sebut tu tak tergamuk nak sebut. Tu jadi soalan. Lah ni budak muda ni, dia tergamuk sikit. Ustaz, lahana hak ni hak makan ais kering. Hai. Ustaz tak berani jawab, muka tak biasa dengar. Tak biasa dengar. Tak ada gapo ais kering tak ais kering boleh semua. Ambil sedapai dengan lain pada isteri, lain pada masuk zakat dalam para hukum zina kedak. Dia panggil mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, dia berzina belaka. Hukum zina tapi tak panggil hukum zina hak kena rejam. Dia panggil muqaddimah zina. Dia ada hadis dia kata zina lah, tapi maksudnya penduluan zina. Kalau hak lain tu belaka, hak tu dak tu boleh kata dekat-dekat dengan mustahil dia panggil. Kalau kata mulut berzina, mata berzina, tangan berzina ada soal lagi tak berzina, boleh kata dekat dengan mustahil lah. Tapi hukum sungguh kalau boleh setara tu sungguh, mereka sungguh tak panggil berzina pada syarak. Hak kata kena rejam, hak kata kena pukul sebab 100 hotel tu dah. Walaupun keluar mani sekalipun. Wallahu a'lam. Dan lain pada isterinya dan sahaya dan wati perempuan yang haid. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman ala rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.